Okey, surat 200. Kita ulang semula kat 200 atas sekali. Baca kuat-kuat tajuk wanita. 1, 2, 3 baca. Hari ni kita nak bincang balik. Kadang-kadang ada tak kita solat rasa macam malas ya? Ada tak? Bahaya. Jom baca. Disunatkan. Baca. Sambung baca. Disunatkan. 200. 200. Baca. Disunatkan terus. Baca kuat-kuat. Disunatkan. Tiga. Malas. Ada tak pernah rasa malas? Bahaya. Lesu. Ada tak? Bahaya. Mengantuk. Bahaya. Tiga tu tak boleh. Dia yang bolehnya ialah bersemangat, cergas. Okey, lepas perkataan mengantuk apa? Kutuk ni orang yang kena tu elok tak elok? Tak elok kan? Siapa yang agak-agak mengutuk? Allah yang mengutuk. Siapa yang kena kutuk? Orang yang solat malas, lesu, mengantuk. Ni Allah kutuk. Apa bunyi kutukannya? Ayat tu lah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cuba anak-anak jangan tengok terjemahan. Idza apa makna dia? Idza apa makna? Apabila. Qamu apa? Qama. Berdiri. Ila solah tu nak buat solat. Qamu mereka bangun, kusala dalam keadaan malas. Ayat tu ayat surah apa? Surah An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 142. Cuba anak-anak baca surah An-Nisa 142. Ni dia dah hafal. Cari dulu. Surah An-Nisa ayat 142. Dia punya mulanya, ustaz mula kan, nanti sambung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sambung. Wa huwa khadi'uhum. Lagi. Tu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lagi. Yura'unan nas. Lagi. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mudhabdhabina baina dhalika. Tak payahlah. Satu ayat saja. Hafal bagi power tu ni. Apa makna ayat dia? Innal munafiqina. Sesungguhnya tengok cerita orang munafik tu. Yukhadi'una Allah, cuba menipu Allah. Orang munafik tu dia nak tipu Allah. Dapat tak tipu? Tak dapat. Wa huwa, sebaliknya Allah lah khadi'uhum, yang menipu mereka, yang memperdaya mereka. Jadi Allah pun sebutlah sifat orang munafik tu berkenaan solat ada 3 sifat. Yang pertama, itu kita dah baca tadi. Wa idza, apabila,
qamu mereka bangun ila solat nak pergi solat, qamu dia bangun dalam keadaan apa? Malas, kusala. Anak pernah dengar tak? Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal. Kasal tu kan kaf sin lam kan? Kasalun. Kusala tu kasal tu lah. Kusala tu nama fa'il. Ya. Kalau kasal tu nama kata terbitan. Ya. Jadi Allah kata ini Allah kutuk orang munafik. Itu tadi kutukkanlah. Orang kutuk, Allah laknat orang munafik ini. Sifatnya bila dia bangun nak solat, dia bangun dalam keadaan malas. Sebab tu anak-anak tak boleh malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pula. Azan pula. Jadi maksudnya dia rajin ke dia malas? Kalau cakap macam tu. Dia malas lah. Kan? Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Itu dia rajin ke dia malas? Dia rajin lah. Kan lain kan? Dia tak boleh malas. Kemudian yang kedua apa? Yura'unan nas. Yura'una tu dia riak. Riak ni tunjuk-tunjuk. Ya, an-nas tu kepada orang lain. Jadi dia solat tu dia tunjuk pada orang. Ya. Dan nombor 3 apa dia? Wala yadhkurunallah, dan mereka tak ingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Jadi itu cerita khusyuk pula. Ya, dalam solat ni orang munafik ni dia tak khusyuk. Jadi anak-anak khusyuk tak? Siapa tak khusyuk dia sama macam orang munafik. Ya. Okey. Jadi yang ini tak ada pen pula kan, tapi nanti kita 1, 2, 3, 4, 5 orang ingat seorang satu. Malas ni, malas solat ni dia ada tanda. Ada tanda. Okey, sekarang ni buka buku muka X V I. Cari. Dia kat pangkal lah, kat pangkal. X V I. Yang 200 tadi tinggalkanlah, tak apa dah. Ya. Fokus kat muka surat ni. Okey. Situ jumpa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Anak cuti ni balik. Besok. Balik sebulan. Tak baik kan? 2 minggu depan tak ada. Ni cuba tengok situ, fawailul lil musallin. Terjemahannya apa? Celakalah orang yang tengok Allah kutuk celakalah orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang terhadap solat mereka lalai. Okey. Al-Hafiz Ibnu Katsir. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, lalai dalam solat. Jumpa lalai dalam solat. Nah, Hafiz Ibnu Katsir tu ini hadis. Ni nak tunjuk ni. Waktu tafsir Ibnu Katsir. Ada cerita dalam ni. Ni Ustaz ada tanda ni, nanti kalau nak baca ambil baca. Lalai dalam solat ni dia ada 4. Ada empat benda lah, empat bentuk lalai. Satu, cuba tengok, baca nombor 1. Baca. Lalai itu tanda malas nombor 1. Tanda orang tu malas solat, dia azan dia tak solat. Dia tangguh. Nanti dia solat zuhur pukul 4. Solat asar pukul 6.45. Solat isyak
pukul 11 malam. Dia tengok TV, tengok bola. Pukul 11 baru solat Isyak. Solat subuh pula pukul apa? Matahari terbit berapa? Syuruk. 7.26. 7.10 baru solat subuh. Ya. Maksudnya dah lambat ah. Ya, itu sifat dia, itu tanda dia malas. Itu disebut. Dalam ni, dalam yang tu dalam ni ni. Dalam ni cuba saya baca kan. Lalai di sini mencakup satu, lalai dengan tidak mengerjakannya di awal waktu sehingga mereka selalu atau sering menunda-nundanya sampai akhir waktu. Sama Jadi tanda malas satu ialah dia solat Jadi insya-Allah anak kita jangan lambatkan solat sebab nanti sama dengan munafik. Allah laknat, Allah kutuk. Tak elok. Tapi solat sah lah sebab solat subuh 7.10 dia belum terbit matahari kan. Solat sah lah. Tak batal. Tapi Allah dah kutuk. Jadi insya-Allah kita solat awal waktu. Kalau balik rumah pergi masjid tak solat. InsyaAllah istiqamah subuh seperti Jumaat. Ajak kawan-kawan lain. Baik. Tu nombor satu. Jadi dia ingat nombor satu apa? Buat ayat sendiri. Nombor satu dia lewatkan solat. Ayat sendiri je Ingat tu. Nanti balik tulis kat A4 A5 ni. Dia ingat nombor satu. Nanti dia ni ingat nombor dua pula Okey. Jadi tanda nombor dua. Apa tanda nombor dua agak-agak? Cuba nak baca tu. Kan kita dah belajar duduk iftirash kan? Tegak kaki kan? Ada orang dia duduk antara sujud, dia duduk silang-silang kaki kan? Dia tak ada tegak-tegak ni. Allah tuntut kita dalam solat ni bila duduk baca tahiyat awal, bila duduk baca antara dua sujud, duduk antara sujud tu kan, bila baca Rabbi firli tu duduk apa namanya? Allah minta, Allah suruh kita duduk apa nama dia? Iftirash. Hukumnya sunat tapi Allah suruh kita duduk macam tu. Tapi ada orang solat dia sama kaki dia elok, tak ada sakit, tapi silang-silang kakinya tu dia tak ikut kan? Dia tak ikut. Hari tu kita belajar kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak paling pertama ke kanan. Kita dah belajar hari tu dah. Solat batal ke sah? Solat sah, jangan kata batal. Siapa kata batal, dia nombor dua tu. Dia tak ikut. Allah tetapkan paling ke kanan tu sunat. Tapi dia kata wajib. Sebab tu dia jawab batal. Jadi bukan anak-anak je. Atuk-atuk kat masjid surau ni, nenek-nenek sama ke? Dia kata batal. Jadi nombor dua, dia solat tak ikut cara. Itu ciri orang malas. Ciri orang cergas, dia akan duduk iftirash cantik. Ikutlah cara. Okey, tu nombor dua. Nombor tiga, kalau dia solat dah lambat, agak-agak dia solat tu secara seronok ke ataupun secara berat badan. Secara berat badan kan. Kalau dia buat cincai-cincai tu maksudnya dia tak semangat lah solat tu, tak cergas. Dia malas. Sebab tu dia duduk tangan pun dia angkat-angkat macam tu. Dia tak lipat macam tu elok. Kan? Allah macam tu je dia angkat. Ini sifat solat orang pemalas nama dia. Iaitu sifat solat orang munafik nama dia. Jadi kita tak boleh bersifat sedemikian. Kita itulah masjid ni hari tu dah sebut kan solat tarawih 8 rakaat.
Orang rajin dia buat 20. Orang malas buat 8. Anak-anak nak buat berapa? Jawab. Bohong masuk nak ke. Apa? 8 ke 10? 8 ke 20? Bila 8 itu tanda apa? Kenapa tak buat 20? Malas. Dah jumpa jawapan. Sebab dia malas. Jadi tanda pertama tadi dia lewat-lewatkan solat. Tanda kedua tadi dia buat solat tu tak tepat. Tanda tiga ialah dia berat badan dia nak solat. Kalau imam baca panjang, dia menyumpah kat imam. Tak guna imam. Panjang pula baca. Anak-anak suka kan kalau imam baca panjang kan? Sebab kita dapat ulang, kita hafal kan? Dia atuk-atuk ni tak hafal. Jadi orang imam baca panjang dia marah. Apa banyak sangat? Baik, nombor 4. Kalau dia dah solat lama, berat badan, tak ikut cara, agak-agak dia belajar tak solat? Dia ada ilmu tak? Dia tak belajar. Dia solat ni, itu baru namanya semayang. Bukan solat. Kalau solat dengan ilmu. Dia solat ni, dia semayang tu, ikut sukati dia nak buat lah. Dia tengok orang buat, dia buat. Ilmu tak ada. Dia tak pernah belajar. Belajar masa kecil tu 8 tahun tu itu tak pakai. Dia belajar ni bila dah matang tu belajar balik. Macam kita belajar duduk angkat tangan kan. Dia tak nak belajar. Jadi dia buat Allahu Akbar, Allah sukati dia. Jadi orang malas ni dia solat tak ada ilmu. Ilmu dia tak ada. Sebab apa tak ada ilmu? Sebab tak belajar. Jadi kita insya-Allah kita belajar. Tak tahu tanya, ada orang mengajar duduk belajar. Jangan buat sombong. Orang kampung kata apa? Sombong bodoh. Dah lah tak reti. Tak nak belajar pula. Dia orang kampung kata itu perangai orang sombong bodoh. Bila tanya, sengaja tak paling ke kanan, batal. Suruh belajar tak nak. Bila tanya jawab salah. Itu tanda orang pemalas. Apa tu? Zuhur. Silakan. Akan solat tadi ada satu hadis ni. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. 3 kali itu. Itu adalah solat orang munafik. Itu adalah solat orang munafik. Itu adalah solat orang munafik. 3 kali Rasulullah ulang. Yajlisu yuraqibu syamsa. Dia duduk memerhatikan matahari. Kan bila petang matahari makin turun kan. Nak tenggelam. Hatta sehingga idza kanat bila matahari itu baina qarnayish syaitan. Ada antara 2 tanduk syaitan. Maksudnya Maghrib 7.29, maksudnya pukul 6.50, 6.45. Itu tanda, itu maksud matahari ada antara 2 tanduk syaitan. Maksudnya dah lambat lah waktu asar tu. Qama, lalu dia pun bangun solat. Fanaqara, lalu dia solat lah secara laju-laju. Patuk ayam kita panggil, solat patuk ayam. Laju. Arba'an berapa nak? 4 rakaat. Asalkan 4 rakaat. Jadi orang munafik ni solat lewat waktu, lepas tu laju-laju. Dia bukannya tertib. Tak. Baca Fatihahnya laju, rokoknya laju, sujudnya laju. Itu sifat solat orang munafik. Dia suka lambat-lambatkan solat. Lalu la yadhkurullaha nanti lo. Tengok buku nombor 3. Apa? Nombor 3. Dia tidak menjaga khusyuk. Jadi dia ni ingat sebenarnya dia. Ingat dia kena ingat solat tak ikut cara elok-elok. Tu dia tadi ingat betul dia lewatkan solat. Dia solat tak ikut cara elok-elok.
ikut sekati dia je. Dia ni ingat pula tak jaga khusyuk. Tiga dah okey, yang keempat nak baca buku tu, yang keempat apa dia? Dia pula ingat tak faham apa yang dibaca. Okay, sebab dalam hadis cerita orang munafik ni, solat asar dah lambat, Rasulullah SAW sebut lagi la yadhkurullaha fiha. Dia orang munafik jadi tak ingat Allah dalam solat dia illa qalila, kecuali sedikit. Sama macam ayat tadi. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Itu nombor 3, nombor 4. Jadi kemudian tafsir ni dalam buku tak ada, ni saya bacakan Orang yang memiliki salah satu sifat, berapa sifat tadi? 4 kan? Orang yang memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat lalai tersebut di atas, maka ia mendapat bagian dari ayat tersebut. Maksudnya dia kena lanat lah. Dia kena. Celakalah orang yang solat. Celaka tu kena ke atas dia. Kalau ada salah satu. Dan orang yang memiliki semua sifat tersebut di atas, maka semua lengkaplah bagiannya dari ayat tersebut. Maksudnya layak sangatlah dia celaka. Dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Kalau 4 ada, solat dah lambat, buat cincai pula. Lepas tu tak jaga khusyuk. Apa dibaca dia tak faham. Apa yang dibaca dia langsung tak faham. Kalau ada 4 ini, maka layak sangat dia kena fawaidul lil musallin, celaka orang yang solat. Dia kena. Lalu dan sempurnalah sifat kemunafikannya. Jadi ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin ni fawaidul lil musallin gabung dengan ayat An-Nisa tadi. Sebab surah An-Nisa tadi cerita orang munafik kan. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah. Jadi sifatnya apa? Yang paling hujung sekali tadi, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi anak-anak, dalam bab solat ni tak boleh main-main. Sebab ada orang solat tapi dilaknat. Sifat orang yang dilaknat itu ialah malas. Malas tadi Ustaz dah sebut, dia lewatkan solat, dia solat dengan berat hati, dia apa tadi? Nombor 1 lagi tadi. Dia buat cincai, dia tak ikut cara yang ditetapkan. Kemudian dia tak belajar. Jadi orang mukmin ni dia nak buat satu-satu amal, dia belajar dulu. Dia mesti belajar, dia bukan dibuat je. Dan akhir sekali orang munafik ni dia tak risau. Solat dia Allah terima ke Allah tolak ke, dia tak pernah risau. Yang pentingnya dibuat dia. Allah terima ke tolak ke, dia tak pernah ambil kira. Jadi kita terbalikkan insya-Allah kita solat awal waktu. Kita buat ikutlah cara yang telah ditetap ikut ilmu. Kita buat solat tu dengan hati, badan yang ringan, seronok, kita buat ibadah solat. Itu yang dibuat sampai 20 rakaat tu. Sebab dia seronok. Yang buat 8 ni sebab dia berat badan tadi, dia malas. Nanti anak-anak tengok bulan Ramadan nanti kan. Malam pertama tu, mula-mula solat tu sampai luar sana ramai. Bila sampai 8 rakaat je, tinggal 2 saf je. Yang lain semua balik. Itu tanda dia, yang malas ni ramai. Bila sampai malam minggu kedua, dah tak ada orang dah. Dia seminggu tu ramai. Mana-mana surau, mana-mana masjid, itulah keadaan. Sebab pakcik-pakcik, makcik-makcik ni kadang-kadang dia malas. Jadi insya-Allah kita solat awal waktu dengan semangat kita solat, lepas tu buatlah cara solat yang betul. Kemudian badan kita ringan buat, bukannya berat-berat. Kemudian kita belajar dah kita belajar. Kemudian cuba anak-anak yang dah besar ni dah hati balik, cuba risau.
Kan status anak sekarang dengan atuk tu dah sama di sisi Allah sebab sudah akil balik. Jangan anggap atuk ni masuk neraka, kami tak masuk. Tak, dia akil balik. Dia punya batas itu ialah akil balik. Manusia yang dah akil balik ni boleh masuk syurga, boleh masuk neraka. Jadi anak-anak dengan atuk-atuk pakcik-pakcik ni dah sama dah. Dia cuba risau sikit. Soalan aku ni Allah terima ke tak? Kita risau sikit. Boleh tuan-tuan Jangan bila dah habis 4 rakaat je, Assalamualaikum, lega, selesai. Tak selesai tuan-tuan. Sebab solat kita dibawa oleh malaikat kepada Allah Ta'ala dan Allah tentukan terima ke tak terima. Kalau Allah tolak solat fardu kita, hancurlah kita di akhirat nanti. Sebab tu kena risau. Jangan main tenang. Walaupun buat lima waktu, jangan tenang. Dia kena ada risau sikit. Risau apa? Risau takut Allah tak terima solat. Sebab itulah kita doa, Rabbana taqabbal minna solatana. Kan kita doa, ya Allah, tolonglah terima solat kami. Itu kan kita doa. Itu tanda kita risau. Orang yang tak pernah doa supaya Allah terima solat dia ni, maksudnya dia tenang lah. Itu sifat orang munafik. Orang munafik yang pentingnya dia patuk ayam 4 rakaat settle. Dia tak ada risau apa-apa, tak ada menuntut ilmu apa-apa. Jadi hari ini insya-Allah kita lawanlah sifat-sifat orang munafik ni. Bukanlah ustaz nak kata anak-anak ni munafik ni, tak. Kita tak nak sama dengan ciri orang munafik tadi. Yang induknya tadi apa dia? Solat dalam keadaan malas, itu munafik. Orang beriman dia solat dalam keadaan cergas, bersemangat. Sebab itu dia seronok solat. Solatnya tertib, perlahan-lahan, tak ada laju-laju. Orang yang pemalas, solatnya akan laju. Dia akan gembira bila dah salam. Assalamualaikum. Lega. Dia akan lega bila dah dapat salam. Bila dah kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, lega. Dalam solat, dia jadi hatinya sempit, jadi berat. Orang beriman dalam solat tu dia lega. Bila salam tu dia macam berat sikit sebab dia nak berdoa dah. Tasbih dalam solat ni kan seronok. Kita boleh tasbih, kita boleh berdoa. Dia tak sama tuan-tuan sifat orang beriman solat dengan sifat orang munafik solat. Jadi jom kita miliki sifat orang beriman solat. Orang beriman solat dia macam mana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Orang beriman dalam solat dia khusyuk. Orang munafik la yazkurunallaha illa qalila. Dia tak ingat Allah kecuali sedikit. Orang beriman dia khusyuk. Kan tak sama ya? Dia nak sifat mana? Sifat beriman ke sifat munafik? Beriman. Amin. Jadi bila balik rumah nanti ingat tau solat awal waktu, kekalkanlah berjemaah, pergi surau, pergi masjid. Maintain lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jom solat Zuhur. Takat tu hari ni kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.